Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih dan tahniah kerana anda telah mendapatkan siri panduan revolusi manipulasi Instagram, yang mana saya percaya dan yakin anda dah dapatkan siri panduan ni adalah pertama untuk menguasai pemasaran Instagram, dan yang kedua adalah untuk mempelajari teknik-teknik dan seterusnya membuat jualan terus daripada Instagram. So, dalam modul yang pertama ni kita akan berkenalan sedikit dengan konsep asas pengenalan dengan Instagram. Kenapa anda patut guna Instagram dan bagaimana situasi dalam Instagram. So, yang ni saya akan ceritakan dalam modul yang pertama ni. So, saya nak share sedikit. Baru-baru ni saya dijemput untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar universiti di salah sebuah universiti tempatan berkaitan dengan pemasaran internet. So, saya ada buat sikit survey antara Facebook dengan Instagram, yang mana lagi diorang suka selalu masuk. So, jawapan mereka adalah Instagram. So, agak-agak kenapa jawapan ni ataupun kenapa fenomena ni terjadi? Apa dah jadi dengan Facebook? Bukan Facebook lagi best ke? So, salah satu jawapan yang saya terima dari mereka adalah mereka semua bosan dengan Facebook sebab terlalu banyak iklan. Ada atas, bawah, tengah, tepi, semua iklan. Dan mereka ni lebih gemar cuci mata lihat gambar kawan-kawan berbanding lihat status-status kosong dekat Facebook. So, nampak gaya, ramai yang dah start keluar dan habiskan masa di Facebook dan beralih arah ke Instagram. So, sebenarnya ni adalah satu peluang yang bagus untuk para usahawan, terutamanya macam kita, sebab kita dah tahu dah dekat mana tempat lepak baru untuk golongan-golongan macam ni. So, tapi kita kena faham satu perkara saya ulang, mereka semua bosan dengan Facebook sebab terlalu banyak iklan. Okay, atas, bawah, tengah, tepi, semua iklan. So, mudah kata orang lari dari Facebook sebab tak nak tengok iklan. So, dalam Instagram, mereka hanya akan lihat post dan gambar dari akaun-akaun yang mereka follow sahaja. So, baru-baru ni adalah muncul Instagram Ads, iaitu pengiklanan dalam Instagram secara berbayar. Tapi itu pun cuma akan muncul dalam selang beberapa post sahaja di newsfeed mereka. So, mungkin anda dah mula start terfikir kan, susahlah nak buat jualan dalam Instagram macam ni. Susahlah nak promosikan produk, orang tak suka tengok iklan. Kalau itu pun soalan yang bermain dalam kepala anda, jangan risau, sebab jawapannya adalah tidak. Sebab satu konsep dalam Instagram di mana kalau orang tu berminat dengan akaun kita, mereka akan follow kita ataupun mereka akan ikut akaun kita secara rela. Jadi ada cara yang betul untuk buatkan mereka untuk follow kita secara rela dan seterusnya bakal jadi pelanggan kita. So, walaupun mereka dah bosan tengok himpunan iklan dekat Facebook, tapi tak bererti yang mereka ni tak ada minat langsung nak cuci mata tengok produk-produk apa yang mereka minat. So, ada strategi yang membolehkan mereka untuk follow kita kerana mereka memang berminat dengan produk jualan kita. Jadi secara tak langsung, mereka dengan rela hati untuk lihat apa iklan-iklan yang bakal kita keluarkan, bakal kita sajikan dan bakal kita post. Dan adakala mereka tak kisah pun sebab memang itu yang mereka betul-betul minat. So, anda semua kena faham satu konsep antara Facebook dengan Instagram. Dalam Facebook, walaupun ada fungsi like pada page, walaupun mereka dah like pada page tertentu sesetengah perniagaan ataupun kedai, dan mungkin mereka minat dengan barang-barang yang dijual oleh kedai tersebut, tapi iklan-iklan yang lain pun, kalau perasan, pun turut sama muncul dekat newsfeed mereka, sama ada yang berbayar ataupun ada orang yang iklan-iklan dalam grup-grup tertentu. So, mereka semua ni, orang-orang macam ni dah jadi serabut tengok banyak sangat produk-produk yang tak ada kaitan. So, dalam Instagram, mereka cuma akan follow iklan ataupun mereka cuma akan follow kedai ataupun akaun yang mereka minat saja, dan post daripada akaun tersebut sahaja yang akan muncul dalam newsfeed Instagram mereka. Contoh, kalau mereka follow akaun-akaun Instagram yang jual tudung, mereka minat tudung lah, jadi tak akan muncul iklan-iklan pil kurus, serbuk putihkan kulit, krim nak hilangkan jerawat, sabun untuk tegangkan kulit dan macam-macam lagi. Kalau ada muncul pun ataupun kalau ada keluar pun, ianya datang daripada Instagram Ads. Itu pun cuma selang beberapa post ataupun peniaga-peniaga yang mereka follow tu menjual produk bermacam-macam. Jadi tak macam Facebook dekat atas, bawah, tengah, tepi semua iklan. So, kenapa anda perlu patut ataupun kenapa anda perlu pilih Instagram ni? Secara asas ya, sebelum anda nak pilih Instagram, anda kena faham dulu yang Instagram ni merupakan satu platform media sosial di mana kita boleh
berkongsi gambar dan juga video pendek kepada umum dan juga kepada followers kita. Jadi sebagai usahawan, Instagram ni boleh jadikan satu peluang untuk anda untuk kembangkan perniagaan, jenama dan juga pasaran produk yang anda jalankan. Ini kerana pertama, nak buka akaun Instagram ni percuma. So, dah percuma, kita guna je lah. Dan yang kedua, ianya merupakan tempat lepak yang semakin popular dan penggunaannya semakin bertambah hari demi hari. So, selain daripada tu, selain daripada nak buat jualan, sesuai juga untuk kita luaskan empayar penjenamaan iaitu branding. Dan Instagram ni pun mudah kita nak guna sebab dia tak terlalu banyak fungsi yang memeningkan macam Facebook, dan boleh jadi lubuk baru untuk dipancing sebab ada setengah dah mula jarang berinteraksi dan keluar daripada Facebook macam yang saya nyatakan tadi. So, tapi kita kena ingat satu benda, yang Instagram ni hanyalah sekadar platform. So, kenapa saya cakap macam ni? Bila kita cerita pasal platform, satu mindset yang kita kena tetapkan adalah sebagus mana pun platform tu ataupun media ataupun medium pemasaran tersebut, kita kena sedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. So, Instagram ni media sosial. Kalau kita sebut media sosial, siapa yang masih ingat lagi dengan Friendster ataupun MySpace? Apa dah jadi dengan dua media sosial ni? Dan dulu, ramai orang berniaga dalam forum-forum. Sekarang, berapa ramai lagi yang masih kekal berniaga dalam forum? Dan saya yakin mungkin ada sebahagian daripada anda yang tak tahu pun apa itu forum. Jadi secara umumnya, kita kena bersedialah dari sebarang kemungkinan yang bakal terjadi, sama ada perubahan dari segi pertama sekali, paparan dan fungsi. Yang mana kita tahu teknologi ni semakin hari semakin cepat berubah. Jadi mungkin ada fungsi-fungsi tambahan yang akan dibuang dan ditambah baikkan lagi. So, jadi sebarang fungsi yang bakal mendatang, kita kena sentiasalah up to date ataupun sentiasa cepat ambil tahu supaya tak tertinggal kapal berbanding dengan kawan-kawan lain yang turut gunakan sama Instagram sebagai medium pemasaran. So, ini kerana adalah setengah fungsi yang mungkin bakal jadi sangat berguna terutamanya kita sebagai golongan peniaga. Dan yang kedua adalah dari segi polisi. Kadang-kadang polisi dan peraturan juga ada yang ditambah dan juga diubah, sama ada dari segi apa yang boleh, apa yang tak boleh dipost dan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi agar akaun Instagram kita tak ada masalah nanti. Contoh macam disekat ataupun dipadam oleh pihak Instagram sendiri. Dan yang ketiga, anda kena bersedia dari segi capaian pada audiens. Kalau dulu, pada awal-awal penggunaan, mungkin setiap kali kita post ataupun upload gambar, boleh jadi kita punya post tu mencapai ataupun reach pada hampir 100% followers yang kita ada. Tapi sekarang, mungkin ianya semakin berkurangan dan akan datang mungkin menjadi semakin lagi rendah. Terutamanya lagi-lagi sekarang ni pun dah timbul ataupun dah pun keluar perkhidmatan pengiklanan berbayar dekat Instagram, iaitu Instagram Ads. Dan yang paling penting, anda kena patut bersedia dan tak mustahil kalau Instagram ditutup. Jadi kita tak seharusnya boleh bergantung pada Instagram 100% dan ianya hanyalah sekadar platform tempat kita menumpang. So, apa yang saya akan sampaikan ataupun apa yang saya akan kongsikan dalam modul-modul seterusnya, anda boleh jadikan senjata perniagaan dan juga pemasaran bukan sahaja dalam Instagram, tapi dekat saluran-saluran lain juga. Ini kerana sebab anda akan jumpa ada beberapa perkara yang anda boleh aplikasikan sama ada secara online ataupun secara offline. Jadi atas faktor-faktor itu, segelintir peniaga mula menambah dan ada juga yang mula berubah platform dan medium pemasaran dekat media sosial ni. Tak dapat dinafikan, dalam Facebook masih lagi mendatangkan pulangan yang lumayan, tapi akibat kenaikan kos iklan dan juga kadar reach yang semakin rendah, persaingan juga jadi semakin tinggi. Jadi ada juga yang mula intai-intai pasaran dalam Instagram. So, bila kita cerita pasal produk, anda semua kena ingat yang tak semua produk mudah laku dijual dalam Instagram ataupun tak semua produk boleh jual dalam Instagram. Tapi ini tak bermakna yang produk ataupun semua produk tak boleh dijual dalam Instagram. Jadi dalam panduan ni, saya nak bantu anda sedikit untuk beri sedikit gambaran idea pada anda semua apa yang patut anda niagakan dalam Instagram ataupun tidak. Okey, sebelum anda nak masuk ke dalam mana-mana platform pemasaran, tak kisahlah Instagram ke, Facebook ke, Mudah ke, Lelong ke,
kita kena kenal dulu ataupun kita kena kenal pasti dahulu bisnes kita dan siapa pelanggan kita. Nak paling senang lagi ialah kita tahu siapa pelanggan kita dan dekat mana mereka suka melepak. Okey. So samalah kalau anda nak buat bisnes secara offline, buka kedai. Agak-agak sesuai tak kalau anda nak buka satu showroom kereta mewah tapi buka dekat kawasan pedalaman negeri Sabah yang mana kalau nak masuk pun kena naik perahu. Okey. Jadi berbalik pada topik utama, produk apa yang patut dan boleh anda jual dekat Instagram? Jawapan dia, lihat pada audiens. Siapa pengguna terbesar Instagram? Golongan macam mana? Golongan remaja ke? Belia ke? Makcik-makcik, pakcik-pakcik, artis? So, anda rasa golongan mana yang sesuai dan golongan mana yang suka nak selfie, stalk gambar orang lain dan buat shoot video? So, dah nampak sedikit kan? So, lihat dan jawab semula soalan tadi. Siapa pengguna terbesar Instagram dan golongan macam mana? Jadi sekarang dah dapat agak dah produk apa yang sesuai. So, berdasarkan perhatian saya ataupun berdasarkan pengalaman saya, antara produk-produk yang mudah laku ataupun yang senang laku dalam Instagram seperti contoh, ini ada antara beberapa produk sahaja, gadget, aksesori, produk kecantikan, makanan, pakaian bayi, lepas tu produk kesihatan bagi remaja-remaja dan belia dan lain-lain yang mensasarkan golongan remaja dan belia. Memang boleh buat jualan dalam Instagram. So selain daripada tu, anda kena tahu yang Instagram ni bukan sekadar tempat nak buat ataupun nak hasilkan keuntungan saja, tapi ianya sesuai juga untuk kita jadikan sebagai platform branding untuk kuatkan jenama produk dan juga perniagaan. So anda bayangkan kalau macam produk kita ada dekat mana-mana, orang masuk Facebook ada nampak jenama kita, orang masuk Instagram pun nampak jenama kita. Kan lagi mudah kalau orang nak ingat tentang jenama kita, betul tak? Dan selain daripada itu, Instagram juga boleh jadikan sebagai satu senjata untuk tingkatkan lagi kekuatan jenama kita sebagai satu jenama yang mengikut peredaran zaman. Sebab yalah, zaman sekarang kan zaman teknologi, jadi jenama kita akan nampak lebih kuat dan juga canggih jika kita pandai nak letakkan perniagaan dan jenama kita selari dengan teknologi semasa. Orang pun nampak macam tak nampak lah macam jenama biasa-biasa, bukan macam cap ayam ataupun cap kampung-kampung. So senang kata nampak canggih lah. Satu lagi, strategi penjenamaan yang boleh dimainkan dalam Instagram adalah kita nak tanam jenama ataupun kita nak menanam jenama perniagaan kita pada generasi muda dan pengguna Instagram supaya mereka ni membesar dengan jenama kita. Jelas sebab zaman sekarang kan orang suka lepak dalam Instagram. Jadi biarlah yang kita punya nama ni sentiasa berlega-lega dalam dia punya ingatan dan juga dalam rutin harian mereka. So saya ambil satu contoh, minyak cap kapak. Kenapa orang-orang sekarang ni yang sedikit berusia dan sehingga golongan muda pun sekarang ada setengah yang mungkin daripada kita, kalau pening kepala je cari minyak cap kapak. Saya nak tanya, pernah tengok tak iklan minyak cap kapak? Banyak lagi minyak angin lain kat pasaran. Tapi kenapa minyak cap kapak juga yang jadi sasaran dan juga pujaan hati tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar rakaman audio ni? So, ini kerana adalah salah satu puncanya adalah kita dah telah membesar dengan jenama minyak cap kapak. Dulu-dulu, masa kita kecil, pening kepala je mak ayah kita hulur dan sapukan minyak cap kapak kan. Dan masa itulah, dan masa mereka muda pun, iklan minyak cap kapak ni mungkin antara iklan yang popular antara selain daripada minyak geliga. Jadi mereka pun membesar dengan jenama yang sama dan diturunkan dan diajar pun pada kita yang kalau pening guna minyak cap kapak. So strategi ni pun kita boleh gunakan juga dekat teknologi Instagram sekarang. So brand dan jenama kita ada dekat mana-mana dan biarkan orang-orang ni membesar dengan jenama kita. So ni saja yang saya dapat kongsikan untuk modul pertama. Dan insyaAllah dalam modul-modul seterusnya lagi kita akan terus belajar berkaitan dengan pemasaran Instagram, bagaimana anda nak membina profil dalam Instagram dan seterusnya bagaimana nak mencari targeted follower untuk lakukan ataupun untuk dapatkan hasil jualan dalam Instagram. So kita berjumpa dalam modul yang seterusnya. Assalamualaikum.